Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa gambar terbalik ke? Waalaikumsalam. Saya tak nak baca. Masih muda. Okey, terima kasih. Clear suara eh? Ini sebenarnya saya nak test line dekat sini. Mungkin tak apa nak. Macam mana posisi terbalik? Okey. Petang ni seketika. Ya. Gambar terbalik ke nasi muda? Okey. Sini kan terbalik je. Ini pakai earphone. Mungkin tak apa clear lah kan. Assalamualaikum, kata Saslina Alwi daripada Simpang Petang. Simpang Petang betul ya? Okey. Terbalik katanya. Gambar terbalik. Macam mana ya? Dia orang kata gambar terbalik pula ni. Cuba try adjust sikit. Jengka clear. Okey, sekarang ni terbalik ke tidak? Macam mana pula terbalik pula ni ya? Kerajaan dah lah. Kerajaan pun dah terbalik sekarang ni ya. Okey, sekarang macam mana? Clear? Dah terbalik ke tidak lagi? Macam mana pula terbalik ni? Aduh, ay. Dah okey dia kata. Sekejap ya. Saya sebenarnya baru balik daripada ziarah rakan-rakan di Pejabat Ranting Sungai Lembing, Pekan Sungai Lembing. Di situ majoritinya adalah kaum Tionghoa, orang-orang lama, penyokong kita yang lama duduk dekat Pekan Sungai Lembing. Dalam ziarah mereka, kerana hari Ahad ni kita ada program untuk menyampaikan bantuan di Pekan Sungai Lembing. Jadi sempatlah ya, saya ziarah kawan-kawan kat situ. Jadi balik ni singgahlah sekejap. Sebab tu yang jadi terbalik tu. Nasi muda kata okey, sangat clear. Muhammad Rahimi Ibrahim. Assalamualaikum. Daripada siapa ni? Okey, hai Kiki pun ada bersama kita. Hai Kiki. Hai Kiki, betul eh? Muhammad Rahimi Ibrahim. Sangat clear katanya. Terima kasih. Okey, saya nak ulas sikit sajalah. Tadi saya ada terbaca kenyataan daripada Timbalan Presiden Amanah, Weby Salahuddin Ayub, yang menyatakan bahawa PH telah membuat satu keputusan penting, iaitu menetapkan bahawa di kalangan PH tidak ada lagi ya adun-adun atau wakil rakyat yang melompat ya, seperti mana yang kita sendiri tahulah. Tiga adun daripada Amanah telah pun melompat masuk ke Parti Keadilan Rakyat ya. Tapi mesyuarat Majlis Presiden membuat keputusan. Selepas adun itu melompat, barulah mesyuarat Majlis Presiden membuat keputusan bahawa tiada lagi adun-adun daripada rakan-rakan yang melompat ke parti rakan-rakan yang lain. Saya tak pasti tentang status adun yang telah melompat sebelum keputusan ini dibuat. Ya, mungkin tidak terpakai dalam apa yang disebut oleh Salahuddin Ayub, ataupun ini untuk yang akan datanglah. Ya. Apapun ada pro dan kontra, ada baik dan buruknya, dan kita pun faham bahawa untuk menjaga semangat setiakawan, persefahaman ya di kalangan kita dalam Pakatan Harapan ini, sudah semestinya rata-rata di antara kita secara umumnya tentulah tidak bersetuju sekiranya ada wakil-wakil rakyat kita dengan sesuka hati melompat ke parti rakan kita. Ya. Maksudnya sesuka hati, ataupun ada kepentingan untuk mengekalkan kerusi, ataupun ada kepentingan untuk dapatkan jawatan daripada rakan parti yang lain, mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Ini jelas kita tak setujulah ya. Sama ada daripada DAP, Amanah ataupun Keadilan itu sendiri, sekiranya mereka melompat ke parti rakan atas sebab mereka nakkan kekal kerusi, ataupun atas sebab
mereka inginkan jawatan di dalam parti rakan mereka, ditawarkan jawatan ataupun mereka sendiri merasakan mereka ingin mendapatkan kedudukan dalam parti rakan, ini satu saya kata satu cara yang tidak sihat lah untuk diamalkan di dalam parti kita, di dalam Pakatan Harapan. Tetapi ada juga baiknya, ya, kita lihat dari segi positif, niat seseorang adun itu melompat ke parti rakan, hendaklah kita jelas. Ya. Nawaitu mereka melompat itu kerana apa? Ya. Sebab itu dalam Parti Keadilan, seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, sebelum ini telah pun dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, mana-mana wakil rakyat, pimpinan yang besar, ahli biasa, saya rasa tidak ada masalah. Tapi bagi pimpinan-pimpinan yang ada nama, yang ada pengaruh, yang besar, ya, apatah lagi seorang wakil rakyat ataupun ahli parlimen yang ingin melompat daripada Parti Keadilan kepada Amanah ataupun Keadilan kepada DAP ataupun Amanah kepada DAP ataupun Amanah kepada Keadilan. Bagi Keadilan, seperti mana Datuk Seri Anwar sebut, telah pun menyatakan bahawa permohonan mereka ini untuk menyertai Parti Keadilan diminta oleh Parti Keadilan untuk mereka merujuk kepada Presiden Parti masing-masing. Ini dijelaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bermakna sebelum ini ada 3 adun daripada Johor yang telah pun menyatakan melompat Parti Keadilan, ya. Dan Parti Keadilan diserang, ya, dituduh sebagai pencuri dan adu-adu ini dikatakan sebagai pengkhianat dan sebagainya, ya. Sehingga mereka tak dapat nak bezakan, ya, pengkhianatan itu apa, ya, penghijrahan positif itu apa dia, ya. Mereka kata lompat saja pengkhianat, ya. Jadi mereka tak boleh nak tafsir, ya, satu penghijrahan ataupun peralihan daripada satu yang mereka rasakan mereka lebih sesuai jiwa mereka dengan parti rakan mereka, itu bukan pengkhianatan, ya, itu satu penghijrahan. Kerana kalau mereka kekal dalam parti mereka, mungkin mereka tidak dapat fokus kepada tugas dan tanggungjawab, ataupun yang lebih buruk lagi sekiranya mereka membuat gangguan di dalam parti mereka itu. Lebih baik mereka berhijrah kepada parti rakan yang sesuai dengan jiwa mereka, asalkan berada di dalam kerangka Pakatan Harapan. Ini pada saya adalah satu penghijrahan yang positif, ya, satu penghijrahan yang positif, asalkan Parti Keadilan Rakyat tidak menawarkan mereka kedudukan ataupun jaminan untuk mereka menjadi calon dan sebagainya, ya. Jadi di situ mereka berhijrah, belum tentu mereka akan kekal sebagai calon di tempat asal. Kerana Pakatan Harapan membuat satu ketetapan bahawa kerusi itu diberikan kepada kerusi yang menang, pada parti yang menang di situ, untuk mereka meletakkan calon. Jadi saya tak tahu status tentang kedudukan 3 adun Johor yang melompat pada keadilan, adakah dia termasuk di dalam ketetapan yang baru dibuat dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan bahawa tiada lagi, ya, adun-adun yang boleh diterima oleh rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan untuk melompat, ya. Jadi ada baiknya dan ada juga buruknya, ya. Baiknya kalaulah seseorang adun ini tidak boleh menyesuaikan diri dalam parti asal mereka, tetapi masih sayangkan kepada Pakatan Harapan dan mereka tidak percaya kepada Parti UMNO, mereka tidak percaya kepada Parti Bersatu, mereka tidak percaya kepada Parti PAS dan parti selain daripada Pakatan Harapan, keyakinannya masih lagi kepada Pakatan Harapan, tetapi keyakinannya kepada partinya sendiri hilang ataupun merasakan tidak lagi sesuai, maka pada saya lebih baik mereka berhijrah kepada parti rakan dalam Pakatan Harapan, ya. Kalau kita paksa mereka ataupun kita paksa mereka terus berada dalam parti asal mereka, saya bimbang sekiranya mereka akan menggunakan, ya, ideologi, prinsip mereka, ya, yang bertentangan dengan parti asal, kemudian mereka membuat huru-hara dalam parti tersebut, ya, mengkucak-kacirkan ahli-ahli dalam parti itu, ya. Lebih baik mereka keluar dan berada dalam parti yang mereka rasakan sesuai dengan jiwa mereka, asalkan berada di dalam Pakatan Harapan. Sekiranya ini tidak kita izinkan, kita khawatir sekiranya mereka membuat pilihan kepada lompat kepada parti musuh, ya. Mereka lompat masuk PAS ataupun mereka lompat masuk UMNO, ya. Itu lebih memudaratkan berbanding daripada mereka lompat masuk ke dalam parti rakan-rakan di dalam
Pakatan Harapan. Tapi sebagaimana yang saya sebut, asasnya mesti jelas, ya. Apakah sebenar tujuan sebab mereka untuk berhijrah kepada Parti Rakan. Tak kira lah daripada Parti Amanah, DAP ataupun Keadilan. Setiap parti ada sejarah dan pengalaman di mana rakan-rakan melompat, ya, kepada rakan-rakan yang lain. Keadilan lebih awal menerima pengalaman ini, bahkan Setiausaha Agong Amanah sekarang ini pun, ya, adalah asalnya daripada Parti Keadilan, ya. Dan juga beberapa lagi lah termasuk adun DAP seperti Profesor Dato' Aziz Bari yang pernah bertanding, ya, di bawah Parti Keadilan, dan banyak di kalangan Keadilan yang telah berada dalam DAP dan juga berada di kalangan Amanah seperti saya sebut tadi, ya, yang telah pun berhijrah kepada Parti Rakan. Dan ini rasanya tidak memudaratkan parti, ya. Cuma sejak kebelakangan ini, ya, berlakunya penghijrahan 3 adun dalam keadaan kita kehilangan kuasa di pusat, ya. Pada saya mereka ada yang menuduh mereka sebagai pengkhianat, pentingkan diri sendiri dan sebagainya. Dan pada saya, pada pandangan saya, bahawa mereka berhijrah kepada Parti Keadilan itu bukanlah kerana kepentingan, bukanlah kerana kepentingan diri. Kalau mereka memikirkan tentang kepentingan diri, lebih baik mereka menyertai Parti Bersatu, ataupun mereka menyertai Parti UMNO, ataupun mereka menyertai Parti PAS. Kalau di Perak, mungkin mereka boleh bersama dengan UMNO. Di Perak, kemungkinan mereka akan dapat jadi EXCO sebab mereka adun, ya. Kalau mereka lompat, harapan untuk jadi EXCO adalah lebih cerah, dan harapan untuk mereka kekal bertanding di situ pun mungkin boleh dipertimbangkan oleh UMNO. Kalau di Perak, kalau di Johor, begitu juga, ya. Bila mereka lompat, 3 adun melompat, mungkin salah seorang dapat jadi EXCO, ya, kerana melompat kepada pihak lawan. Tetapi mereka tidak berbuat demikian, ya. Mereka hanya berhijrah kepada Parti Rakan. Dan ramai yang merasakan bahawa penghijrahan itu adalah sebab-sebab yang tertentu, kemungkinan dari segi prinsip ataupun keadaan di dalam negeri tersebut, di dalam parti mereka ada sedikit masalah yang mereka rasakan lebih baik mereka berada bersama dengan Parti Rakan. Seperti yang saya sebut, adalah lebih baik mereka bersama dalam kerangka Pakatan Harapan, matlamat yang sama, iaitu untuk melawan pengkhianat ini, ya, tetapi berada dalam bilik yang lain. Rumah yang sama, cuma berpindah bilik. Kemungkinan sebelum ini berada dalam bilik A, asyik bergaduh ataupun asyik bermasam muka, tak bertegur sapa, tak bercakap. Lebih baik mereka pindah ke bilik B yang mereka rasakan ramai rakan yang boleh mereka sembang dan berkongsi pandangan, pendapat dan mendengar permasalahan mereka, ya. Asalkan mereka tidak keluar, lompat daripada rumah, ya. Lompat tangga pergi ke rumah jiran. Ini satu, itu bolehlah kita katakan sebagai pengkhianat, ya. Tetapi kalau satu rumah cuma bertukar bilik, tidaklah boleh kita sebutkan sebagai satu pengkhianatan. Walaupun yang seperti mana yang saya sebut awal tadi, seharusnya tidak berlaku sedemikian, ya. Seharusnya wakil rakyat yang diangkat oleh parti yang menjadi calon, mereka hendaklah memberikan komitmen kepada parti yang mencalonkan mereka, sama ada Keadilan, Amanah ataupun DAP, kerana mereka bertanding wakil rakyat situ atas pencalonan parti. Ya, sepatutnya mereka harus kekal dengan parti yang asal, ya. Cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah apa yang mereka rasakan mereka ada masalah di dalam parti tersebut, ya. Sebab itulah seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, bahawa cerita tentang 3 adun daripada Johor lompat masuk ke dalam keadaan ini bukan baru. Dah berbulan-bulan sebelum itu disebut. Kenapa baru ini? Baru yang dinyatakan, dihebahkan. Kerana tindakan Parti Keadilan untuk meminta adun-adun ini berunding dulu, berbincang dulu dengan pimpinan parti masing-masing. Ya, bukan Keadilan terus terima,
Ya, kita bukan terus terima mereka, tetapi masa yang diberikan. Ya, ini juga berlaku kepada di Pahang sendiri. Saya tahu di Pahang sendiri, sebagaimana bekas pengerusi amanah Pahang Dr. Hamzah, ya, yang baru-baru ini dikatakan telah pun diisytiharkan oleh Setiausaha Agung Pejuang sebagai pengerusi Pejuang Negeri Pahang. Saya difahamkan Dr. Hamzah belum memberi keputusan muktamad sama ada menerima tawaran daripada pejuang ini ataupun tidak, kerana diketahui umum bahawa Dr. Hamzah ini telah pun menyertai Parti Keadilan di Negeri Pahang. Ya. Dan apabila beliau memohon untuk menyertai Parti Keadilan, ini pimpinan pusat menangguhkan begitu lama. Sebab kita mahu Dr. Hamzah ini, ya, seorang, walaupun bukan adun, bukan wakil rakyat, tetapi satu nama yang besar. Beliau adalah orang nombor 2 dalam PAS Pahang dulu, kemudian pernah menjadi pengerusi amanah Pahang. Jadi pengaruhnya ada. Sebab itu Keadilan menangguhkan, ya, kemasukan Dr. Hamzah ini ke dalam Parti Keadilan kerana mahu Dr. Hamzah ini berunding dengan kepimpinan amanah di peringkat pusat. Ya, apa rundingannya, bila rundingannya, apakah yang diputuskan dalam rundingan itu hanya mereka saja yang tahu. Ya. Jadi sebab itu saya katakan bahawa saya bersetuju dengan secara umumnya bahawa tidak boleh kita galakkan rakan-rakan dalam keadilan, DAP atau amanah sesuka hati, ya, mereka berlompat ke parti rakan-rakan, ya, sesuka hati. Maksudnya mereka pergi dengan suka-suka ataupun mereka pergi kerana ingin kekal bertanding di situ atau mereka melompatkan inginkan jawatan dalam parti yang mereka ingin sertai. Jadi ini kita tidak harus benarkan berlaku dan ini harus kita lihat, ya, kita kaji setiap kali apabila berlakunya peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Tetapi kalau dibandingkan, kalau tiada pilihan, ya, mereka tidak lagi boleh berada dalam parti asal mereka, ya, mereka tidak boleh menyelesaikan masalah atau parti itu sendiri gagal menguruskan masalah adun ini, wakil rakyat ini, maka kita bolehlah sepatutnya, ya, menerima alternatif bahawa mereka boleh berhijrah ke rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan. Cuma yang kita tentang apabila mereka ini berhijrah ke parti lawan kita. Ya. Jadi kalau dalam kerangka rumah yang sama hanya sekadar bertukar bilik dan sebagainya, masih lagi kita lihat sebagai positif, ya, boleh lagi kita lihat sebagai positif berbanding daripada mereka nekat mengambil keputusan untuk mereka lompat daripada rumah kita dan berada di rumah jiran, apatah lagi ditawarkan dengan berkedudukan dan sebagainya. Jadi inilah yang saya katakan bahawa keputusan Majlis Presiden yang terbaru ini untuk tidak membenarkan mana-mana wakil rakyat melompat kepada parti rakan-rakan adalah satu keputusan yang untuk mengharmonikan Pakatan Harapan, ya, mengharmonikan Pakatan Harapan agar tidak ada lagi menarik mana-mana adun untuk memperkuatkan parti masing-masing. Tapi harus diingat, setiap parti harus menilai kembali mengapa adun-adun ini, ya, melompat kepada parti rakan sendiri. Kalau kita nak kata mereka ada kepentingan, seperti mana yang saya sebut, kalau mereka nak kepentingan diri, buat apa mereka pilih parti dalam Pakatan Harapan? Lebih baik mereka lompat kepada parti yang menjadi kerajaan sekarang ini, kerajaan negeri, ya, dan kerajaan pusat. Ya. Ini jelas menunjukkan bahawa mereka mengambil keputusan ini atas sebab-sebab yang mereka sendiri tahu dan parti asal mereka sendiri tahu. Jadi bagi saya dalam keadilan, saya sendiri pun mungkin tak senang hati apabila ada wakil rakyat kita, ya, ahli parlimen ataupun adun yang melompat kepada parti amanah ataupun melompat kepada parti DAP dengan sesuka hati ataupun atas kepentingan masing-masing. Tetapi sekiranya mereka merasakan keadilan bukan lagi tempat sesuai untuk mereka memperjuangkan apa yang mereka ingin perjuangkan, ya, daripada mereka berada dalam parti, ya, menghuru-harakan parti sendiri, ya, mengkucak-kacirkan parti sendiri, maka haruslah kita redha mereka pergi kepada parti yang mereka inginkan asalkan di dalam kerangka Pakatan Harapan. Jadi pada saya merasakan
bahawa isu lompat kepada Parti Rakyat ini hanya muncul bila isu kita dalam Pakatan Harapan itu sendiri, ya, ada beberapa pimpinan dalam parti yang masih lagi tidak mendengar rintihan suara-suara daripada rakyat, penyokong-penyokong Pakatan Harapan di akar umbi, ya. Rata-rata mereka tidak mahu ada kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Ya, rata-rata mereka lagi tidak mahu ada play safe di kalangan pimpinan-pimpinan yang tidak memberikan keputusan yang jelas tentang Pakatan Harapan hubungannya dengan Mahathir Mohamad. Ya, ada pimpinan yang terang-terang masih lagi setiap hari masih lagi bersuara untuk membawa Mahathir Mohamad ke dalam Pakatan Harapan. Sedangkan semua tahu, ya, Mahathir Mohamad ini adalah salah satu daripada punca pengkhianatan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Salah satu punca menjadi jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Jadi pelik, ya, pelik dan ajaib bagaimana pimpinan Pakatan Harapan masih lagi ada cita-cita ingin membawa Mahathir Mohamad kembali ke dalam Pakatan Harapan. Mungkin ya, ini di antara salah satu sebab beberapa adun wakil rakyat yang merasa kecewa dengan tindakan pimpinan-pimpinan parti mereka dan akhirnya mencari satu parti yang jelas, ya, yang terang, yang menentang Mahathir Mohamad. Jadi sebab itu kita jangan salahkan mereka. Kita kena fikir kenapa sekarang ini berlaku. Ya, kalau kita kata mereka nak fikir kedudukan, kenapa mereka tidak masuk UMNO? Kenapa mereka tak lompat masuk UMNO? Kenapa mereka tak lompat masuk Bersatu? Ya, kenapa mereka bersama dengan PKR, parti yang sama-sama susah juga dengan Parti Amanah dan juga DAP? Kerana adalah sebab-sebab yang mungkin pimpinan-pimpinan sebenarnya tahu, tapi mungkin mereka rasa malu ataupun tak mahu sebut secara terbuka. Jadi kalau kita tidak mahu sebut, tidak mahu mengakui akan kelemahan kita, maka kita janganlah, ya, mudah merasa marah, kecewa sekiranya ahli-ahli kita, terutamanya adun-adun wakil rakyat yang melompat kepada parti rakan lain yang lebih jelas di dalam isu yang seperti ini yang saya sebut tadi. Ya. Begitu juga dalam Parti Keadilan, kita juga harap di semua kepimpinan, di semua peringkat, di semua cabang hendaklah membuat satu keputusan yang jelas kepada akar umbi masing-masing. Apa keputusannya? Keputusannya hendaklah menolak Mahathir bin Mohamad supaya mereka, orang tua ni, tidak boleh lagi, ya, bersama dengan kita di dalam Pakatan Harapan. Ya. Ada kawan-kawan kita yang sebut bahawa kita bukan nak angkat Mahathir. Ya. Kita boleh terima Mahathir. Bukan kita nak angkat dia sebagai Perdana Menteri. Cuma kerjasama dengan Mahathir Mohamad berada dalam Pakatan Harapan. Kita tetap juga angkat Anwar Ibrahim. Kita bukan angkat Mahathir. Apa salahnya terima Mahathir dalam Pakatan Harapan? Itu betul. Ya. Bagi orang yang tidak mengenali Mahathir Mohamad, kamu boleh tipu. Tapi mereka yang dah kenal Mahathir Mohamad ini, tak perlu letak Mahathir sebagai Perdana Menteri pun. Mahathir boleh merosakkan Pakatan Harapan. Itu kita kena ingat. Ya, Mahathir tidak perlu jadi Perdana Menteri untuk nak merosakkan Pakatan Harapan, untuk memecah belahkan Pakatan Harapan. Cukup kita bawa Mahathir dalam Pakatan Harapan pun, ya, walaupun sebagai pemacak bendera sekalipun, kita letak Mahathir ni dalam Pakatan Harapan, ini akan merosakkan Pakatan Harapan. Sebab nama Mahathir itu sendiri pun akan merosakkan Pakatan Harapan. Sebutlah nama Mahathir di mana-mana tempat pelusuk negara, di kalangan orang Melayu terutamanya, di kalangan orang Cina sekalipun. Bawalah ke Sabah dan Sarawak, kamu sebutlah nama Mahathir, semua menolak Mahathir Mohamad. Ini kita baru bawa nama saja, tuan-tuan. Kalau kita bawa batang tubuh dia bersama dengan Pakatan Harapan, ini seperti kita, ya, sengaja untuk menguburkan Pakatan Harapan dalam PRU yang ke-15 akan datang. Jadi jangan ada main play safe. Saya nak bagi tahu pimpinan Pakatan Harapan, jangan ada cuba main selamat dalam isu ini. Jangan kata, oh kita tetap Anwar Ibrahim, kita tetap angkat Anwar Ibrahim, tetapi kita nak Mahathir bersama kita bantu. Ini selalu disebut.
Memang ini isu, bukan isu kita taksub kepada Anwar Ibrahim. Saya bercakap ini bukan kerana saya kata saya nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri atau tidak itu bab lain. Tetapi isunya, jangan bawa Mahathir Mohamad berada dalam Pakatan Harapan. Itu isunya. Sebab cukuplah sekali kita memberikan kepercayaan kepada Mahathir Mohamad. Bukan kita tak pernah beri kepercayaan. Kita pernah beri kepercayaan. Ya, tetapi beliau mensia-siakan kepercayaan yang kita berikan, kepercayaan yang rakyat berikan, sehingga beliau sanggup menjatuhkan kerajaan yang mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi jangan adalah pimpinan-pimpinan dalam Pakatan Harapan yang celupar mulut, yang cuba untuk memperbodohkan penyokong masing-masing, mengatakan bahawa Mahathir Mohamad ini harus kita bawa dalam Pakatan Harapan untuk memperkuatkan Pakatan Harapan. Saya menyeru kepada rakan-rakan pada yang menyiarkan, yang menonton live saya ini, atau yang menonton rakaman saya ini, atau yang menonton melalui Facebook akan datang. Ya, saya menyeru rakan-rakan kita dalam Parti Keadilan Rakyat, terutamanya bagi ahli-ahli parti yang akan mengikuti mesyuarat agung tahunan cabang yang telah pun bermula sekarang ini. Ya, tempohnya berakhir pada awal Mei. Yang ada beberapa cabang yang telah memulakan mesyuarat agung mereka. Saya ingatkan sekali lagi, tolong bawa usul setiap cabang, ya, untuk membawa usul mendesak Parti Keadilan Rakyat untuk tidak bekerjasama menolak Mahathir Mohamad. Ya. Kita keadilan hendaklah membuat usul ini. Kita tidak mengajak Parti Amanah, kita tidak mengajak Parti DAP, tetapi keadilan harus tegas, harus berani. Kita parti dalam Pakatan Harapan yang pertama untuk memberikan penjelasan penolakan kepada Mahathir Mohamad. Jangan Parti Keadilan menjadi parti yang play safe, ya, untuk bermain dua kolam. Kita tidak mahu, kita mahu jelas bahawa Parti Keadilan menolak Mahathir Mohamad. Jadi setiap cabang saya minta bawa usul dalam mesyuarat agung tahunan cabang masing-masing. Parti Keadilan ada 222 cabang dan saya harap 222 cabang ini bawa usul untuk mendesak Parti Keadilan memutuskan kerjasama, sebarang kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Sekiranya lebih daripada 2/3 ataupun 1/3, separuh cabang-cabang yang membawa usul ini mahu tak mahu di peringkat Konvensyen Nasional ataupun Kongres Nasional Parti Keadilan pada selepas bulan Mei nanti, ya, boleh dibahaskan dan satu keputusan muktamad dibuat bahawa Parti Keadilan tidak boleh menerima Mahathir Mohamad. Kita kena jelas, ya. Nak lawan betul-betul. Ya, kalau nak terima, kita terima betul-betul. Seperti mana kita pernah terima Mahathir Mohamad sebelum PRU yang ke-14 yang lepas, yang lalu. Ya, kita terima beliau betul-betul. Bukan sekadar terima, kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Ya. Ini kali yang kedua nama Mahathir disebut. Dan pada kali ini jangan lagi beri ruang kepada Mahathir Mohamad. Kalau mana-mana parti dalam Pakatan Harapan yang masih sayang kepada Mahathir Mohamad, biarkan mereka memberi kepercayaan kepada Mahathir Mohamad. Kalau nak angkat Mahathir sebagai presiden parti mereka pun, lantak mereka pergi. Tapi percayalah, ya, percayalah, tanyalah di mana-mana seluruh Malaysia ini, ya, sebut saja nama Mahathir Mohamad, semuanya menolak, semuanya benci, memaki, hamun orang tua ini. Ya. Jangan tanya orang UMNO. Orang UMNO dah tentu tolak Mahathir Mohamad. Tanya orang Melayu, majoriti Melayu menolak Mahathir Mohamad. Ya. Kalau tanya bangsa-bangsa lain pun, mereka tahu bahawa Mahathir Mohamad ini adalah seorang pemimpin dalam Pakatan Harapan yang sanggup menjatuhkan kerajaan yang mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri. Kalau beliau dah jatuh, satu hal. Apabila beliau dah jatuh, beliau mencari jalan bagaimana untuk menyekat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ya? Sebab itu, jangan ahli-ahli keadilan khususnya, jangan kamu termakan kata rakan-rakan kita dalam PH yang lain. Pimpinan-pimpinan PH yang lain setiap malam mendendangkan lagu perpaduan Grand Coalition, macam-macam lah istilah yang diguna pakai.
konon-kononnya untuk menyatukan gabungan pembangkang. Kalau kita nak bersatu, saudara, kita harus bersatu dengan orang yang jelas, dengan orang yang ada komitmen, dengan orang yang jujur di dalam penyatuan mereka. Kalau sekadar nak sebut bersatu, perompak yang nampak bank pun mereka ingin bersatu di kenangan mereka. Tapi ini bukan isunya. Kita naklah bersatu dengan orang yang jelas dalam prinsip. Ya, jangan kita bersatu tetapi kita bawa pengkhianat-pengkhianat masuk ke dalam gabungan kita. Ya, jangan kita lakukan kesilapan ini buat kali yang kedua, ketiga dan seterusnya. Sebab itu, saya katakan bahawa kita harus gerakkan kempen ini. Sampaikan kepada rakan-rakan, khususnya kepada ahli-ahli keadilan. Di dalam mesyuarat, jangan lupa. Kita tak guna, kita dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, kita tolak Mahathir, tetapi kita tak bawa di dalam usul masyarakat cabang. Ya, bila kita tak bawa, satu hari nanti parti kita membuat keputusan untuk sekali lagi memaafkan Mahathir Mohamad. Ketika itu kita jangan marah. Sebab kita tidak serius, ya, untuk menolak Mahathir. Bagaimana nak serius? Ya, kita harus tunjukkan, buktikan bahawa kita serius menolak Mahathir Mohamad ini dengan membawa usul dalam mesyuarat agung tahunan cabang. Parti tidak ada pilihan. Parti harus mendengar akar umi di setiap cabang. Maka akhirnya parti mahu tak mahu akan menolak Mahathir Mohamad. Kalau rakan kita boleh sanggup terima kita dengan prinsip kita menolak Mahathir Mohamad, ayuh kita kerja sama-sama. Kalau rakan kita masih lagi mahu bersama Mahathir Mohamad dan tidak bersetuju dengan keadilan yang menolak Mahathir Mohamad, maka kita harus menghadapi PRU ini dengan prinsip masing-masing yang jelas. Ya, kita bawa prinsip kita, ya, dasar kita, komitmen kita dalam pilihan raya, dan kita jangan terpengaruh, ya, dengan puak-puak mereka yang ingin membawa Mahathir Mohamad. Ini bukan isu personal, bukan isu peribadi, ini bukan masalah emosi dan sebagainya. Ini adalah tindakan politik yang wajar dibuat oleh Parti Keadilan Rakyat. Kalau Parti Keadilan Rakyat ini mahu dilihat sebagai parti yang reform, parti yang berani membuat keputusan, inilah satu keputusan yang harus Parti Keadilan lakukan. Ya, kita tidak mahu Parti Keadilan seperti parti-parti yang lain, sentiasa nak main presif, selamat. Ya, akhirnya rakyat menjadi mangsa. Cukuplah rakyat di bawah ini mengangkat Mahathir Mohamad. Cukuplah rakyat di bawah ini pergunakan untuk orang tua ini menjalankan agenda mereka sehingga kita jatuh kerana kita terlalu yakin kepada orang tua ini. Ya, kita tidak lagi mengharapkan satu dua pimpinan yang sebelum ini menjerit begitu lantang, yang sebelum ini membaling mikrofon dan sebagainya, ya, untuk membela nasib rakyat, tetapi tidak mampu berkata apa-apa bila berdepan dengan Mahathir Mohamad. Kali ini biar kita sendiri bagi tahu kepada pimpinan, kalau kamu tak menentang Mahathir Mohamad, kami di bawah ini akan terus menentukan bahawa Mahathir Mohamad ini tidak ada lagi di dalam episod politik sejarah tanah air negara. Kalau UMNO yang kita kenali sebagai parti yang sedemikian rupa pun kenal Mahathir Mohamad, takkanlah kita dalam Pakatan Harapan ini masih tidak mengenali siapa dia Mahathir Mohamad. Jadi ini cukup petang ini. Saya sambil lalu, saya balik daripada program di Sungai Lembing, singgah sekejap di sini, di pejabat baru ni. Jadi saya terfikir, ya, untuk mengulas isu berkenaan perpindahan ahli, dan kesimpulannya saya nyatakan bahawa mana-mana pihak pun, ahli di bawahan ataupun wakil rakyat, ahli parlimen ataupun adun yang berhijrah ke parti lain dan rakan Pakatan Harapan, ya, seharusnya mereka diberi ruang untuk menyelesaikan masalah di dalam parti masing-masing terlebih dahulu. Sekiranya ruang itu tidak ada atau sekiranya ruang itu ditutup, maka pilihan ataupun alternatif kedua, mereka harus, ya, dibenarkan untuk berada dalam parti di kalangan kita, Pakatan Harapan. Ya, cuba kita elakkan daripada wakil rakyat kita, adun ataupun ahli parlimen yang melompat kepada parti pihak pengkhianat. Ya, saya akui keadilan yang berlaku ini telah melompat. Ini adalah pengkhianat. Ini jelas pengkhianatan. Tetapi bagi saya, 3 adun amanah
yang masuk ke dalam keadilan itu tidak boleh kita levelkan sebagai pengkhianat kerana mereka masih lagi memegang prinsip di dalam Pakatan Harapan. Ya, mereka tidak dibeli, tidak ditawarkan dan sebagainya. Tetapi ruang juga harus diberikan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah mereka di peringkat parti asal masing-masing sebelum mereka mengambil keputusan sedemikian rupa. Itu ya pandangan dan pendapat saya. Okey, terima kasih banyak kepada Yusri Al-Gombaki, Syamzang, tak sempat Normala pun ada bersama kita ya daripada Penang, dan juga rakan-rakan yang sempat pada petang ini. Saya mengucap ribuan terima kasih. Ya, dah lama tidak live kerana agak sibuk ya. Hari Ahad ni pun ada program di Pekan Sungai Lembing. Kemudian saya ingatkan mungkin terlalu awal untuk saya maklumkan bahawa pada 20 hari bulan Mac ini pelancaran gerak 98 Negeri Pahang ya akan kita adakan di Pahang di Pantai Sepat, Kuantan ya, dalam area Dun Tanjung Lumpur, Kuantan. Jadi pelancaran gerak 98 peringkat Negeri Pahang yang sepatutnya tahun lepas kita adakan, kita tangguh kerana PKP dan sebagainya. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, 20 hari bulan ini kita akan adakan di Pantai Sepat, Kuantan. Ya, kita akan bawa pengurusi gerak kebangsaan Datuk Izam Muhammad Noor ya, dan saya selaku pengurusi gerak Pahang. Kita juga ada beberapa lagi lah pimpinan yang akan bersama pada 20 hari bulan jam 8.30 malam ya di Priya Cafe, Kampung Sri Cempaka, Jalan Pantai Sepat, Kuantan, 20 hari bulan Mac. Jadi bagi rakan-rakan yang berada berhampiran Kuantan khususnya, saya jemput untuk kita sama-sama mendengar ya info-info semasa politik yang akan disampaikan oleh Datuk Izam Muhammad Noor. Okey, cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siaran yang akan datang ya, sekiranya ada kesempatan, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sempat bersama pada petang ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.